أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni sekali lagi dapat saya bersiaran beronline sama dengan tuan-tuan setelah 2 hari saya cuti kerana ada urusan yang tertentu yang menyebabkan saya tak boleh buat sepanjang 2 hari ini. Dan juga hari ini saya beronline pun lewat sikit kerana ada kerana ada beberapa urusan sebentar tadi di samping kami selesaikan dulu solat berjemaah. Apa yang penting tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, walaupun tempoh PKP katanya besok sudah dilonggarkan, kita tetap meneruskan juga kuliah bulanan ataupun kuliah online kita ni, insya-Allah. Dan kalau sekiranya masjid dibuka nanti dan kuliah saya pun dah on balik semula di masjid dan surau, insya-Allah saya juga akan buat siaran secara langsung di mana-mana kuliah saya berada, supaya tuan-tuan yang jauh yang tak boleh nak dengar kuliah saya secara live, secara normal di masjid dan surau dan sebagainya, tapi boleh mengikuti secara online. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih kepada semua penonton dan pengunjung yang sentiasa menanti kehadiran saya dalam kuliah online kita seperti biasa. Ada yang datang daripada Pasir Gudang, ada yang datang daripada Johor Bahru, daripada Brunei pun ada, daripada Singapura pun ada, daripada Riau, Indonesia pun ada, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Alhamdulillah, ini bermakna kita betul-betul menggunakan teknologi yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita ini untuk menyebarluaskan dakwah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mulakan kuliah kita seperti biasa menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke 17, yang mana kita akan menyambung Asma' Yaumul Qiyamah, nama-nama hari kiamat. Yang sebelum ini kita baca Yaumur Rajifah, yang sebelum ini telah paling akhir kita baca Yaumul Yaumul Qari'ah, yakni hari gaduh. Maksud gaduh di sini hari cempera, kelang kabut yang berlaku di padang mahsyar. InsyaAllah pada hari ini kita akan membaca pula dan juga kita telah membaca Yaumur Rajifah, iaitu hari gementak. Mana tak gementak tuan-tuan? Mereka yang dah tahu dah bahawa mereka ni ahli neraka, mereka ni akan masuk ke dalam lubang neraka Jahannam, sudah tentulah mereka gementak dan ketak menanti apa hukuman yang Tuhan nak bagi ke mereka. Manakala hari ini insya-Allah kita akan membaca Yaumur Radifah,
yakni hari berturut-turut dan berikut-ikut kerana tiupan sangkakala yang kedua berturut dengan tiupan sangkakala yang pertama. Yang ni kita akan bincang. Ya, kenapa dipanggil Yaumur Radifah, hari berturut-turut. Yang tadi hari gementang, Yaumul Qari'ah pula hari orang gaduh sana gaduh sini, bukan kelain lah. Gaduh ni maksudnya cempera lah. Bak kata orang utara, cempera ni kelangkabut hara lah. Baik. Jadi sebelum kita mulakan kuliah ni, sebelum kita menantikan kehadiran ramai lagi pengunjung, penonton kita, jom kita baca satu ayat Quran di dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-56. Ya, balik ni ataupun tuan-tuan siapa-siapa ada tafsir di tepi dia boleh cek lah. Sama-sama kita tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala, muka surat ataupun surah An-Nisa ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalna kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Baik. Allah Ta'ala kata peringatan kepada orang kafir dan orang yang mengkafirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dua. Satu, memang depa ni kafir sungguh lah. Depa ni tak mengaku diri depa Islam dan tak mau terima Islam sebagai agama hidup depa. Bahkan depa tolak segala apa yang Islam kata. Depa ni kafir lah. Kafir yang kedua ni dari segi maknawi dia, apa dia? Depa ni Islam tetapi dalam masa yang sama menolak apa ayat-ayat Quran kata, apa yang Nabi kata. Nampak? Sebenarnya kalau ikut hukum, depa ni dah keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma pengakuan depa sebagai Islam tu, sebab apa? Ada bukti depa Islam tu dalam IC depa Islam, dalam surat beranak depa Islam. Semua borang apa, semua kadang sebagainya, kalau suruh isi form, agama apa? Agama Islam. Tapi kehidupan depa, lifestyle depa, cara hidup depa bukan macam orang Islam. Bahkan menentang pula apa yang datang daripada Islam. Datang daripada Islam tu maknanya apa yang maitang Quran, apa yang maitang hadis. Kan? Walhal benda tu adalah apa yang Islam bagi kat kita adalah baik untuk kita. Nampak? Tetapi apa yang datang daripada Quran dan hadis, apa sahaja yang maitang Islam dan sebagainya, mereka bantah, condemn. Bahkan ada yang sampai cabar ke mahkamah. Tapi apa yang datang pula daripada barat, walaupun benda itu buruk, dipertahankan pula. Nampak tak? Muslimina muslimat yang dirahmati Allah. Arak tu adalah anjuran barat. Bila ada kerajaan nak gubal akta supaya pemandu-pemandu mabuk ini dikenakan hukuman yang sangat keras, puak-puak ni menentang. Menentang sebab apa? Dia kata biarlah hukuman kita lembut, berperi kemanusiaan. Hang nak minum benda keras, tetapi hukuman nak lembut. Mana boleh? Muslimina muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir ni bukan setakat kafir yang dimaksudkan di sini, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak mau terima Islam dan sebagainya, tetapi yang menolak juga hukum-hukum Allah, menolak Islam, boleh jadi kafir. Sebab itu ayat Allah Ta'ala ni tuju kepada puak-puak ni. Nampak? Allah Ta'ala kata apa? Innal ladzina kafaru bi ayatina. Mereka yang kufur terhadap ayat-ayat kami. Maksud kufur di sini bukan setakat mereka ni kafir hakiki, bahkan mereka mengaku Islam tapi tolak ayat-ayat Allah Ta'ala juga dikatakan kufur. Muslimina muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini nak abak lagu mana lagi? Allah Ta'ala kata, Innal ladzina kafaru bi ayatina. Mereka yang kufur terhadap ayat-ayat kami. Apa maksud kufur? Kufur maksudnya tak beriman. Kufur maksudnya tolak. Muslimina muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang heran tu, ada pula yang sebahagian daripada Quran mereka terima, sebahagian yang lain mereka tak terima. Seolah-olah ada dua versi Quran ni. Oh, ada ayat Allah Ta'ala kita boleh pakai. Ada ayat Allah Ta'ala kita tak boleh pakai. Ayat Allah Ta'ala tang mana mereka nak pakai? Tang Islam. Tang puasa mereka nak pakai. Yang ni mereka tak bantah. Yang ni mereka tak bangkang. Yang ni mereka tak condemn. Tang mana lagi ayat-ayat Quran yang mereka nak pakai? Tang solat. Tuan-tuan pernah tengok mereka ni berpiket, mereka ni berdemonstrasi, kami bantah umat Islam bersolat. Tang mana yang mereka ni tak bantah tentang Islam? Tang zakat. Tang mana lagi? Tang umrah, baca Quran dan sebagainya, musabaqatul Quran dan apa-apa lagi. Tapi tang mana pula yang mereka halang pelaksanaan Islam ni? Tang hukum-hukumnya, tang perundangannya. Nampak? Tuan, dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu cuma beriman kepada separuh daripada kitab, sebahagian daripada Quran, wa takfuruna? Nampak apa maksud wa takfuruna dan kufur? Maksud kufur di sini tolak sebahagian daripada Quran. Nampak? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Tak adalah balasan yang lebih elok bagi depa ni yang ambil Quran separuh tolak separuh, ambil Quran separuh buang separuh. Maknanya ambil Islam secara juzuk-juzuk. Illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali Allah keji depa. Fil hayatid dunya, kehidupan depa di dunia penuh dengan kekejian. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Dan hari kiamat nanti Allah Ta'ala campak mereka di lembah yang sangat-sangat hina dan sangat-sangat pedih azabnya, yakni neraka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala tak pernah lalai terhadap apa yang kamu buat. Allah perhati kita apa kita buat. Muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakna kufur yang dimaksudkan ayat di sini, innal ladzina kafaru bi ayatina, depa yang kufur kepada Allah Taala terhadap ayat-ayat Allah. Bukan setakat kafir, bahkan mereka yang langsung tak mau terima Islam, apatah lagi nak terima Quran. Tetapi ada juga kufur yang dimaksudkan di sini, iaitu yang kedua, depa mengaku Islam dalam masa yang sama tidak menerima hukum-hukum ataupun ayat-ayat di dalam Quran dan hadis. Sopa. Maka Allah Ta'ala kata, innal ladzina kafaru bi ayatina, mereka yang kufur terhadap ayat-ayat kami, yang tak mau terima ayat-ayat kami, yang bantah bangkang ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, nescaya nanti kami sesungguhnya kelak akan masukkan mereka ke dalam neraka. Tak lain dan tak bukan neraka lah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali rentung kulit mereka. Ni tuan-tuan, ayat ni tuan-tuan, mudah-mudahan memberi ketakutan kepada kita. Allah Ta'ala cerita macam mana proses mereka dibakar di dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap mana kena bakar kulit mereka, bila bakar rentung hangus. Baddalnahum juludan ghairaha, Tuhan tukar pula kulit baru. Kemudian bila tukar kulit baru, Allah Ta'ala tak biar lagu tu. Selagi mana dia punya dosa belum bersih, belum suci, selagi mana ada dosa, bakar lagi. Lepas bakar, hangus balik semula. Lepas tu, tumbuh kulit baru. Oh, tengok. Dia punya dosa ada lagi. Tak bersih lagi. Bakar lagi. Nadijat juluduhum. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kami rentung kulit mereka, hanguskan kulit mereka. Badalnahum juludan ghairaha. Kami tukar kulit baru. Kami tukar lagi kulit baru. Lepas tu hangus balik. Tukar kulit baru. Bakar balik. Tukar kulit baru. Bakar balik. Tukar kulit baru. Sampai bila nak habis? Sampailah bersih mereka punya dosa. Pasal apa Tuhan kata? Liyazuqul azab. Supaya mereka rasa azab kami. Dulu main-main dengan kami. Dulu main-main dengan Islam. Dulu main-main dengan Quran. Dulu main-main dengan ayat Allah, dengan Nabi.
Ada tak yang golongan yang main-main dengan agama ni? Berkenjah tuan-tuan. Bersepah. Oh ya Allah. Dalam Facebook ada. Dulu dalam Sarawak kan? Lah ni ada teknologi pula. Ada Facebook. Dapat tibai pula Islam dalam Facebook. Dalam WhatsApp group. Itu belum lagi dalam grup yang menghina-hina Islam ni. Ada lagi. Kan? Dalam Instagram, dalam apa sekalipun media sosial dan sebagainya. Mereka main-mainkan Islam. Tuhan kata, liyazuqul azab. Supaya mereka rasa azab kami. Yang pedih tu macam mana. Hampa tak percayakah azab kami lagu mana pedih dia? Maka Allah Ta'ala buat. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan. Kalau kita kena bakar dengan api. Tobatlah kita mampu punya, meninggal. Masalahnya proses azab di neraka ini, la mauta ba'daha, tidak ada kematian dah. Lepas hari kiamat tu tidak ada kematian dah. Maksudnya siapa yang kena azab, yang kena balun, yang kena lunyai di api neraka tu, hidup-hidup Allah Ta'ala bakar mereka. Dia bukan macam kita kena kat dunia. Kena dekat dunia mampu dah kita. Oi, kena bakar tuan-tuan. Mustahil lah kalau hidup balik semula kan. Kena bakar tu mati dah kita. Akhirat dia tak laku tu. Dah lah Allah Ta'ala punya api tu berganda-ganda berbanding api di dunia. Lepas tu Allah Ta'ala bakar mereka hidup-hidup. Bukan kata mati lepas tu. Hidup-hidup. Lepas tu hangui. Lepas hangui bakar lagi. Lepas tu hangui balik semula. Lepas tu tumbuh kulit baru. Lepas tu bakar balik. Hangui balik semula. Tumbuh kulit baru. Liyazuqul azab. Sebab apa kena tumbuh kulit baru? Supaya mereka rasa azab kami. Maknanya, nampak bagaimana apa yang sains kata teli macam Quran kata. Siapa kata dalam Quran tak ada ajak ilmu sains? Sains tu ambil ilmu daripada Quran. Matematik tu ilmu dia daripada Quran. Ilmu hisab. Ya, geografi, ilmu alam, fizik, kimia, biologi. Semua segala subjek yang anak-anak kita mengaji dia selama penuh sekolah sains ke apa semua. Semua tentang Quran. Tuan-tuan tahu atau tidak? Satu profesor yang atheist daripada Jepun. Dia tak ada agama. Tak ingatlah nama dia apa. Honda ke Yamaha ke Kawasaki ke apa ke tak ingat. Dia beriman dia masuk Islam apabila dia lihat kajian dia, finding dia tally dengan apa Quran kata. Dia kata kepentingan kulit ini sebenarnya kulit inilah yang berfungsi untuk bagi tahu kepada otak kita apa yang kita rasa. Kulit ni, deria kulit ini, sel-sel kulit ini. Selagi mana sel tu hidup, deria itu ada, dia akan bawa maklumat apa yang kita kena tu. Kita kena sejuk ke, panas ke, sakit ke, kena cucuk duri ke apa semua. Yang menafsirkan apa yang kita rasa itu bukan tangan tu, tetapi adalah otak. Ini sains. Saraf impuls ini, dia panggil saraf. Urat saraf kita ni akan membawa maklumat tu ke otak kita. Dia akan bawa maklumat tu ke otak kita. Siapa yang menyampaikan maklumat tu ke otak kita? Urat-urat kita ni lah. Yang akan masuk ke otak kita. Itu pasal kita bila nak makan binatang ke apa semua, kena sembelih. Wajib sembelih. Lembu, kerbau, ayam, kambing, apa semua wajib sembelih. Sebab apabila kita dah sembelih lembu, kerbau dan sebagainya tu, sebenarnya otak mereka ni dah tak boleh nak translate apa yang mereka rasa. Sebenarnya mereka tak sakit. Masa mula-mula je mereka sakit. Bila terputusnya urat halkum dan marah tu, mereka tak sakit apa dah. Tak percaya tuan-tuan. Suruh mereka bangun balik. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berbanding dengan cara orang kafir yang bunuh binatang dengan cucuk lah apa dan sebagainya. Itu sakit. Nampak hikmah cara Islam. Kan? Jadi,
bila Allah Subhanahu wa taala nak bagi depa berterusan rasa azab Allah ni, azab neraka ni, maka kulit ni kena ditumbuhkan balik semula. Ini yang Tuhan kata tadi, badalnahum juludan ghairaha. Kami tukar kulit baru. Pasal apa kena kulit baru? Sebab kalau kulit itu dah mati, depa tak rasa dah. Deria depa dah tak berfungsi, depa tak boleh nak rasa, otak dah tak boleh nak translate, tak boleh nak terjemah. Apa depa rasa tu? Depa rasa panas neraka tu tak rasa dah. Subhanallah. What the amazing. Betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doktor daripada Jepun ni, dia asal etis. Daripada kecil beranak, dia etis. Dia tak percaya apa agama. Dia tak percaya apa agama. Tetapi finding yang dia buat, kajian yang dia buat, research yang dia buat, apabila menyamai apa yang Quran kata. Quran kata apa? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap mana kami gantungkan kulit mereka, hanguskan kulit mereka, kena bakar di neraka. Baddalnahum juludan ghairaha. Tuhan tukar kulit baru balik. Lepas tu, bakar balik semula. Selagi mana dosa tak habis, bakar balik semula, gantung, hangus. Lepas tu, tukar kulit baru. Lepas tu, bakar, gantung, hangus, tukar kulit baru. Sampailah dosa mereka bersih. Apa tujuan? Liyazuqul azab. Supaya azab itu mereka rasa secara berterusan. Hidup-hidup secara live mereka rasa azab Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Takutlah kita dengan azab Allah. Jangan teringat langsung nak sentuh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, mudah-mudahanlah mukadimah kita ini memberi manfaat kepada kita. Mana yang masih nakal-nakal, mana yang masih belum berubah jadi baik dan sebagainya, berubahlah. Kita ajak dengan penuh kasih sayang, jom kita berubah sama-sama, tinggalkan. Umur kita pun jangan kita tertipu. Ada orang dia ingat mati ni dah tua nanti baru mati. Dah sakit baru sakit. Jangan kita tertipu dengan benda lah ni, dengan dua perkara ni. Sebab muda pun Allah Ta'ala boleh bagi mati. Dalam perut pun Allah Ta'ala boleh bagi mati. Orang yang baru lepas beranak pun Tuhan boleh bagi mati. Lepas tu kanak-kanak pun, remaja pun Tuhan boleh bagi mati. Tua pun Tuhan boleh bagi mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sama lah juga, jangan tertipu dengan ada sakit baru kita mati. Tak ada sakit pun Tuhan boleh ambil atas jalan raya. Berapa banyak dah mati? Tempat saya di Ipoh tu tuan-tuan. Saya gopeng dekat dengan Ipoh tu. Siapa tak tahu dekat jalan Jelapang, apa nama highway Jelapang, Terowong Menora. Nak lagi kalau time jam, kalau time balik raya, mesti ada masalah, mesti ada problem. Kita bawa kereta elok dah. Anak kita belakang punyalah nyanyi kan. Nak pula dah habis PKP ni, boleh rentas negeri. Kan? Boleh balik kampung. Buat semua. Anak punyalah seronok 3 bulan tak jumpa Tok Wan. Balik kampung. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Hati ria. Dia tak tahu. Ada satu bas daripada belakang dah lost brake dia. Tang belakang ni dah lost brake dah. Kita dalam kereta ni bang, kita tak bawa elok pun kena, bawa elok pun kadang-kadang kena. Kan, jaga sungguh dah. Apa JPJ suruh, apa polis kata semua, pakai tali kelida, apa nama tali pinggang siap, rock hidup lagi, lesen nada. Apa lagi yang mereka suruh kita tak buat. Tayak semua elok, ada angin, ada bunga. Kan, lampu brake semua nyala, didap apa semua. Tak ada masalah. Apa mereka suruh, semua kita taat, semua kita patuh. Tapi kena juga tak kalau Tuhan nak takdirkan? Kena. Tengah sonok nak balik kampung tu. Balik kampung. Oh, dengan ayah lagi dekat string tu, dia bergendang tu. Dung.
tak perasan, tak tahu, tak sedar ni bahawa ada satu batang belakang ni dia putih brek. Dia langgar semua kereta yang ada depan dia. Wow. Sampai dekat kita. Kebetulan pula kereta kita dekat dengan divider tepi. Tiba-tiba bila kena langgar kita dengan dia ni, habis kita ni tersepit antara divider dengan beg ni. Kereta lain tak apalah boleh keluar lagi. Sebab apa? Kereta tu ada di tengah. Kereta kita paling tepi sekali. Dia pergi himpit kereta kita tu bawa ke divider tu. Oh, la ilaha illallah. Dia pergi seret berapa kilometer tu. Kita nak keluar pula tak boleh sebab kaki kita dah patah. Kita dah terimpit. Tuan-tuan tahulah. Kalau kereta kita dah kemek, tuan-tuan. Memang tak boleh nak buka dah pintu kereta. Kan? Minta bomba, tolong chainsaw aja, tolong potong aja. Sementara nak tunggu bomba tu tuan-tuan, kaki kita pula tersepit pula dah. Pasal apa? Ni bawah ni tempat bahagian tekan minyak ni, semua kaki kita daripada kemek apa dah sepit dah. Anak-anak kita pun tak boleh keluar daripada kereta tu. Sedangkan ni kita punya enjin kereta dah mula terbakar dah. Minyak petrol kita semua dah mula dah menitik-nitik dah. Pasal apa? Bocor dah tangki minyak dah. Allahu Akbar. Orang datang nak tolong pun tak boleh dah. Pasal apa? Api dah marak dah. Kita cuma pandai ni. Dia boleh tangan ni boleh duk lambai-lambai. Tolong. Orang nak sembah dengan ayak, mana ada punca ayak dekat tol tu. Dekat highway tu. Sementara nak tunggu bomba tu orang ramai semua keluar. Tapi nak dekat, nak hampir dengan kereta ni tak boleh. Sebab takut meletup. Tuan-tuan, akhirnya api yang membakar 4-5 beranak di dalam kereta tu, tangan mula-mula duk lambai-lambai macam ni, akhirnya terkulai. Tiba-tiba terputus tangan tu. Jatuh atas jalan raya. Tuan-tuan, ni drama aja, bukan kena-mengena dengan siapa. Nampak? Bagaimana Allah Ta'ala buat kejadian itu? Berapa banyak yang Allah Ta'ala buat cara-cara kematian tanpa ada sakit pun, tanpa menunggu usia tua kadang sekalipun, tiba-tiba bila sampai ajal mati. Muslimina muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Brek putus, brek rosak, tu semua sebagai asbab aja. Sebagai penyebab Allah Ta'ala nak tarik nyawa kita aja. Apa yang penting tuan-tuan, get ready lah bila-bila masa. Antara cara-cara kita get ready sebelum Allah Ta'ala ambil kita, apa aja? Sentiasa beramal. Malam sebelum kita tidur, lepas kita dah baca Quran tadi, semayang jemaah tadi, layan saat kuliah online kita, supaya kita kalau mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan sebaik-baik kematian. Kan kita sebut dah, di dalam surah Al-Qari'ah dulu kita sebut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Kan? Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa tadi? Fa huwa fi 'aishatir radiyah. Kalau sekiranya nanti ditimbang amalan kita, fa amma man sakulat mawazinu. Adapun siapa-siapa yang ditimbang amalannya dan timbangan itu berat ke arah pahala, fa huwa fi 'aishatir radiyah. Dia akan hidup dalam keadaan keredaan. Maksudnya apa nanti? Di kiamat nanti dia berada di dalam keadaan keseronokan. Radiyah ni maksudnya apa? Bukan setakat redha, bahkan seronok, bahkan gembira. Happy ending. Yalah, apabila dah ditimbang, tengok-tengok amalan kita lebih berat, timbangan kita lebih berat ke arah pahala, ataupun pahala kita lebih berat daripada dosa, fa huwa fi 'aishatir radiyah. Tuhan kata, maka dia akan berada dalam kehidupan yang radiyah, menggembirakan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun siapa yang timbangannya adalah ringan. Berat ke mana pula? Berat ke arah dosa. Pahala macam mana? Ringan. Pasal apa? Pasal tak buat amal. Semayang pun lintang pukang. Tutup aurat pun on and off.
Macam buka lampu, switch on, switch off. Saat pakai, saat tak pakai. Bila masa dia kena pakai tudung, bila ada kenduri kenara pakai tudung. Itu pun jambui Woody Woodpecker keluar. Keluar juga jambui Woody Woodpecker, keluar juga. Tudung pula elok-elok labuh ke dada, dia pergi singkap pula. Pasal apa? Nanti tak nampak lah dia punya rantai lipan dia tu. Nampak dah. Ya, ini on and off punya orang punya aurat. Muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Semayang fardu pun tak terjaga. Jaga pun hanya betul-betul maghrib aja. Isyak tak semayang, zuhur tak semayang, subuh tak semayang. Laki-laki pula hanya jaga semayang, hanya waktu semayang Jumaat sahaja. Ini amalan korang. Dah lah benda fardu, benda wajib hang tak buat sungguh-sungguh. Benda sunnah-sunnah pun hang tak gelut sekali. Benda sunnah-sunnah pun hang tak ambil. Jadi macam mana nak amalan kita berat ke pahala? Dia kata kuliah-kuliah ni sorry. Kata aku nak tengok TV. Kata malam-malam nama kata nak tengok kuliah online ke apa semua baik. Aku pergi tengok drama Korea ke apa ke dan sebagainya. Korang dah amalan. Dah lah kita semayang pun halai balai tak terjaga. Apatah lagi nak semayang sunat. Apatah lagi lepas semayang sunat nak baca Quran. Apatah lagi lepas sebelum semayang subuh kita buat solat sunat tahajud dulu. Tak ada. Jadi orang-orang yang macam ini nanti keadaan dia apa? Khaffat mawazino. Adapun orang yang ringan amalan dia tapi jahat banyak. Duit kalau pergi belanja orang pergi umrah tak apa. Duit banyak. Dia pergi belanja orang pergi karaoke. 10 orang tu dia pergi belanja pergi karaoke. Jom kita karaoke macam biasa. Banyak duit hang. Ada lah sikit. Masuk dalam karaoke tu pula. Ada perempuan pula. Kita boleh booking ke apa semua. Aku booking sekali perempuan seorang satu. Ada perempuan pelayan pula dalam tu. Dia pergi support tu semua. Dia pergi belanja. Duit banyak tapi belanja orang ke arah maksiat. Jadi orang yang macam ini amalan dia kurang, pahalanya kurang tetapi dosanya yang lebih. Jadi wa amman khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan dia punya amalan, ringan dia punya pahala. Fa ummuhu hawiyah, tempatnya tak lain dan tak bukan hawiyah, iaitu neraka. Wa ma adraka ma hiya. Tuhan kata, kamu tahu ataupun tidak apakah yang dipanggil hawiyah? Wa ma adraka ma hiya. Adakah kamu hampa tahu ataupun tidak apakah yang dipanggil neraka itu? Narun hamiyah, iaitu neraka yang mempunyai api yang sangat hami. Hami ni maksudnya sangat panas menggelegar. Tuan, muslimina muslimat dan rahmati Allah. Jadi selagi mana ada masa, ada nyawa, selagi mana ada usia, selagi mana ada keadaan, ada segala-galanya, buatlah amalan supaya kita punya amalan nanti bila ditimbang di mizan nanti kita berat ke arah pahala. Nak berat pahala ni tak semesti kena jadi ustaz macam saya. Ustaz boleh lah kata ustaz orang berilmu, orang agama, mesti pahala ustaz banyak. Tuan-tuan, saya dah kata banyak kali, adakah pahala tu boleh kita kutip hanya dengan ilmu? Bagi orang yang berilmu, dia menyampaikan ilmunya. Bagi orang yang berilmu, dia mencari pahala dengan ilmunya. Kan? Dia memanfaatkan ilmu yang dia ada kepada masyarakat. Bagi orang yang tak ada ilmu, contohnya macam tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nak jadi macam saya, macam ustaz dan sebagainya. Tak boleh nak jadi hafiz Quran. Tetapi kita boleh buat pahala dengan masa. Saya tak ada ilmu ustaz, tapi masa saya lapang. Gunakanlah masa untuk dengar kuliah, pengajian, ceramah ilmu dan sebagainya. Itu. Sebab itu ada orang dia buat pahala dengan ilmu. Ada orang dia buat pahala dengan masanya. Ada orang dia buat pahala dengan tenaganya. Dia bantu Islam, dia tolong itu, dia tolong ini. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia rezeki lebih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bantu agama Allah ataupun dia buat pahala dengan harta bendanya. Saya ramai kawan tuan-tuan yang tolong saya, bagi duit dekat saya supaya suruh tolong mana-mana mahat tahfiz yang perlukan duit. Tapi ustaz jangan habaq kat siapa-siapa. Kan? Macam-macam lah, ramai lah. Yang
Depa pun tak suruh saya abang nama depa dan sebagainya, jadi tak payah cerita lah. Jadi banyak yang dia kata kami nak ikut, saya nak ikut kuliah ustaz, saya tak boleh, saya tengah menyambung PhD, kata pelajaran dalam PhD dalam kedoktoran, ijazah saja, kedoktoran, falsafah kedoktoran. Dia tengah sambung PhD, jadi dia nak ikut kuliah kita, dia kata tak mampu. Dia tengah study lah ni, tapi duit saya ada, ambil lah puluh-puluh ribu ni ustaz, bantulah. Alhamdulillah, orang ni dia tidak ada peluang untuk buat pahala dengan tenaga, dengan masa dan sebagainya, tetapi dia ada peluang untuk dapat pahala dengan cara sedekah. Kan pintu syurga tu kan ada macam-macam pintu. Ada orang dia masuk syurga dengan pintu puasa. Ada orang dia masuk syurga pula dengan pintu sedekah. Jadi tuan-tuan gunalah apa yang ada. Yang penting kita nanti dalam keadaan aisyatur radiyah, hidupan yang selesa, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, jadi sebelum kita sambung kuliah kita, izinkan saya bertemu mesra dengan tuan-tuan ya. Jadi Puan Rosni Yusof, waalaikumsalam. KL line okey. Apa abang orang KL sana hangat tak hangat? Sini di Perak ni ya Allah hangat sungguh. Tak apa. Baik. Johnny Max tengah khusyuk dengan ustaz bagi kuliah malam ni, lain pula buat sepoi betul lah. Asyik sangkut-sangkut. Lepas tu putih-putih. Tak apalah tuan. Dapat juga pahala tu. Yang penting sabar nah. Baik. Okey, Kak Zah Taman Bertua. Waalaikumsalam. Kak Zah, apa Kak Zah minta maaf Kak Zah 2 hari bukan ponteng tapi minta cuti. Saya 2 hari ni ada urusan banyak sikit. Baik, seterusnya. Waalaikumsalam daripada Rafidah Saidah. Waalaikumsalam. Sesungguhnya amat pedih seksaan di api neraka ustaz. Saya sudah melihat semua itu ustaz, sangat-sangat menakutkan. Masya-Allah, ini adalah kelebihan. Takut tengok di mana tu puan? Tengok di dalam mimpi ke apa? Kalau ada dalam mimpi tu tengok tu, maksudnya itu mungkin Allah Subhanahu wa taala bagi peluang 1 dalam 1000. Tak semua orang yang boleh lihat benda-benda macam ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya kita dapat petanda-petanda macam itu bermakna Tuhan nak bagi kita jadi elok, jadi baik. Sebab Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia ni baik, elok, dunia dan akhirat, Tuhan nak bersihkan hati dia, Tuhan nak jadikan dia ni orang yang elok, orang soleh, orang bertaubat, yufaqihu fiddin. Allah Ta'ala akan bagi faham dia ke agama. Sebelum nak faham agama tu, dia akan ada kesedaran agama. Macam Kak Rafidah ni lah, nak dengar ceramah ni, kalau hati tak terbuka, tak mau dengar kan. Dalam handphone macam-macam kita boleh tengok. Kenapa kita memilih siaran ini? Kenapa kita memilih saluran ini? Allah Ta'ala yang bukakan hati kita. Jadi sebelum Allah Ta'ala nak bukakan hati kita, cara-caranya, tanda-tandanya apa? Iaitu Allah Ta'ala bagi signal kepada kita. Tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala nak cuit hati dia, ataupun Allah Ta'ala nak bagi dia elok, nak menjadi berubah, Allah Ta'ala bagi signal. Antara Tuhan bagi signal apa dia? Macam Kak Alfidah ni lah kot. Pernah lihat siksaan api neraka dalam mimpi ke apa semua, wallahualam. Bahkan ada satu orang artis tuan-tuan. Dulu dia tak pakai tudung, luar ni pakai tudung. Saya bukanlah peminat artis tu, tapi saya suka dengar cerita orang yang berubah, berhijrah. Satu hari Radio Aikim panggil dia, macam mana dia boleh berhijab lah ni. Kan? Dulu dia dengan rambut dia tu lah. Dia kata bila dia baca Quran, tiba-tiba dia baca Quran secara roughly, secara general, secara dia kira main buka aja Quran. Tiba-tiba dia terbuka ayat tentang hukum perempuan yang tidak tutup aurat dan kewajipan memakai aurat. Subhanallah. Kebetulan pula dia baca Quran dengan tafsir. So dia baca merangkak, lepas tu dia baca tafsir. Dia kata, ya Allah, kalau dia tak buka tafsir tu, dia tak akan rasa nak bertaubat. Sebab apa? Dia selama ni dia baca Quran, dia tak tahu makna. Tiba-tiba dia buka tafsir tu,
ayat Allah Ta'ala tu seolah-olah tuju kat dia. Nampak? Siapa yang setting benda tu? Tiba-tiba dalam banyak-banyak ayat Quran ini dia boleh buka. Tiba-tiba ngam-ngam dia buka satu ayat yang ayat tu kalau dibaca memang kena dia. Iaitu cerita tentang perempuan tak pakai tudung lah. Subhanallah. Dia menangis dengan depan Quran tu dia menangis. Start daripada tu dia berhijrah, dia pakai tudung. Alhamdulillah. Ini tanda-tanda Allah Ta'ala nak jadikan kita elok ni. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia elok, baik, Allah Ta'ala akan bagi kesedaran agama kepada dia. Baik, seterusnya. Okey, Tuan Mahdi Mahmud. Ya, terima kasih banyak. Baik. Seterusnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Mahzir. Oh, Waalaikumsalam. Oh, lain sangkut ya, belah Penang. Muhammad Jahubar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Halim Hamidah Laji daripada Melaka, Waalaikumsalam, terima kasih. Tuan Abu Anas kita, jazakumullah. Pak Lang Idris daripada Arau Kelia. Apa abang orang Arau, macam mana, harum manis ada lagi kah? Sahilah Superman, alhamdulillah tetap dapat bersama lagi, terima kasih. Daripada Pasir Gudang, Johor Bahru Kelia, alhamdulillah. Terima kasih Kak ya. Baik, Faiz Helmi, saya tanya hukum gantung gambar menyawa di dalam rumah. Baik. Kalau nak gantung gambar yang menyawa, apa hukum? Baik, di sini ada beberapa pendapat. Ya. Yang dimaksudkan kita meletak patung ataupun gambar di dalam rumah itu adalah gambar yang dikatakan itu adalah musawir, itu dipanggil adalah patung. Melainkan kalau patung mainan. Ya, melainkan kalau patung mainan ataupun patung yang disimpan. Kita tak pakai tapi kita simpan. Contohnya apa? Kita dulu zaman sekolah dulu kita ada main bola takraw ke apa semua, menang macam-macam. Jadi kita punya piala tu Faiz Helmi ya. Ada patung main bola tu lah, ataupun patung duk libeh bola takraw dan sebagainya tu. Itu patung tu tak boleh tu. Jadi takkan kita nak potong? Kan? Sayanglah. Tu kenangan kita. Jadi Islam bagi jalan. Islam ni dia tak strict sangat Faiz. Jangan kita jadi Islam yang gulu. Gulu ni maksudnya melampau-lampau sangat. Sampai tu tak boleh, ni tak boleh. Islam ada bagi jalan keluar. Supaya Islam itu nampak ad-dinu yus. Islam itu nampak mudah, ringan. Jangan bagi Islam tu nampak macam berat sangat. Bukan setakat orang kafir nak masuk Islam pun fikir 2-3 kali. Orang yang dah dapat Islam pun dia duduk fikir berat. Jangan kita jadi macam tu. Jadi kalau sekiranya ada piala-piala kita yang ada ada patung-patung apa semua, memang dalam hadis tak bagi kita tu, tapi simpan. Kalau benda tu disimpan, ianya adalah boleh, diharuskan. Tapi jangan digunakan untuk sebagai perhiasan. Okey. Lagi satu yang malaikat tak masuk ke rumah ni adalah anjing dan patung. Tetapi gambar ada keharusannya. Ada keharusannya. Cuma ni banyak pendapat yang berbeza lah. Saya tak nak ambil banyak sangat pendapat. Kita ambil pendapat yang masyhur, yang masyhur. Cuma kalau sekiranya nak bergambar, kalau boleh jangan bergambar full. Nampak tak? Kalau boleh jangan ada gambar yang penuh. Contohnya kita gambar muka kita, dia tak penuh lah. Gambar separuh badan kita, dia tak penuh dah. Adakah hukumnya haram? Ada setengah mengatakan haram. Tetapi saya lebih berpendapat kepada makruh. Makruh kalau sekiranya gambar itu gambar yang penuh. Okey, baik ya Faiz ya. Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Ahmad Syazali, Waalaikumsalam. Terima kasih. Asyik Taifun. Selalu dia ni jadi orang yang pertama bagi salam kat saya. Terima kasih Asyik Taifun ya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan.
Baru masuk Siti Zaliha daripada Kota Tinggi. Alhamdulillah. Baik, jadi nama kiamat yang seterusnya saya pun tak ingatlah tuan-tuan nama kiamat yang keberapa kita masuk dah hari ini. Kalau siapa-siapa ada catat boleh tolong bagi tahu lah. Baik, yang seterusnya kita akan baca hari ini Yaumur Radifah. Artinya hari berturut-turut. Kenapa dipanggil hari berturut-turut? Sebab Allah Ta'ala buat sangkakala tu berbunyi 2 kali berturut-turut. Berturut-turut tu bukan maksudnya dalam masa yang sama. Sangkakala bunyi pertama kali, 40 tahun kemudian baru bunyi yang kali kedua. Nah, muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa Tuhan kata di dalam Quran? Inna yaumal fasli kana miqata. Di dalam surah An-Naba. Sesungguhnya yaumul fasl, hari Allah Ta'ala, hari perpisahan. Maksud berpisah itu, iaitu Allah Ta'ala pisahkan mana yang baik, mana yang jahat. Mana masuk neraka, mana masuk syurga. Bahkan awal-awal lagi Tuhan dah pisahkan kita dah. Bila keluar daripada kubur nanti, Tuhan dah set kita dah. Mana orang yang soleh akan satu geng, akan pi ke padang mahsyar. Mana orang ahli neraka akan pi satu geng. Pi pula menuju ke padang mahsyar. Yang orang soleh tu tadi pun satu geng juga pi ke padang mahsyar, dipandukan oleh dipandu oleh malaikat. Sebab tu orang yang baik-baik ni bila bangun nanti daripada kubur, semua di kalangan depa orang baik-baik lah. Ada tok-tok guru kita, ada hafiz-hafiz Quran, ada ustaz-ustaz sekali, ada imam Masjidil Haram, ada imam Makkah, ada imam Masjidil Aqsa, ada imam-imam belakang. Alhamdulillah. Walhal kita biasa aja. Kita bukan imam, AJK masjid pun bukan. Tiba-tiba kita dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Itu petanda Allah Ta'ala bagi simbolik. Itu petanda kita ahlul jannah. Ini yang kita sebut tadi. Fi aisyatir radiyah. Dia akan dapat kehidupan yang selesa di akhirat. Baik. Ada pun yang bangun daripada kubur nanti. Tengok-tengok di sebelah-sebelah ada orang-orang kapiak belakang. George Bush ada. Benjamin Netanyahu ada, Presiden Israel. Donald Trump ada sekali. Leceh lah macam ni. Lee Kuan Yew, Presiden Singapura pun ada sekali. Geng-geng yang tak beriman ni ada sekali dengan dia. Jenuh lah. Kan? Yang tadi dia bangun daripada kubur, tengok semua keliling dia orang bagus. Orang baik-baik. Tengok-tengok dia bangun daripada kubur, keliling dia semua orang-orang maksiat, orang kafir belaka. Sudah. Bermakna dia dah masuk dia dah dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang akan jadi ahlun nar, ahli neraka. Muslimina muslimat dan rahmati Allah. Sebab kita dah abad dah, banyak kali kita abad dah. Ahli neraka ada 4, satu orang kafir yang tak beriman langsung pada Allah. Satu lagi fasik, orang yang Islam tapi dia melakukan dosa besar dan mengekalkan dosa-dosa kecil. Yang ketiga pula ahli neraka al-munafiqin, orang munafik. Dia Islam tapi hati benci, hati meluat, hati rasa menyampah dengan apa saja datang daripada Islam. Hukum-hukum Islam menyampah, apa saja amalan daripada Islam menyampah. Tapi yang main tangkap pihak, dia pergi puji pula, dia pergi suka. Ini munafik. Yang keempat adalah orang yang bersubahat. 4 ni adalah golongan ahli neraka. Daripada 4 ni, hanya kafir sahaja satu golongan. Yang 3 ni tadi Muslim. Tetapi Muslim yang macam mana? Yang fasik. Muslim yang macam mana? Yang munafik. Muslim yang macam mana? Muslim yang bersubahat dengan dosa-dosa besar. Muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bila Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari perpisahan itu kana miqata. Allah Ta'ala dah waktukan, dah tetapkan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Tu dia. Hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh malaikat Israfil untuk tiup sangkakala. Fatatuna afwaja. Tiupan sangkakala yang pertama, kita habis mati. Bahkan segala makhluk Allah Ta'ala yang tak pernah mati selama ni. Siapa dia makhluk Allah tak pernah mati? Malaikat. Dia akan mati bila dengar tiupan sangkakala. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah iblis, jin, setan. Mereka tak pernah mampu, tak pernah mati. Sebab apabila mereka dilaknat oleh Allah kerana tak sujud, tak tunduk, tak hormat Nabi Adam, mereka minta, Ya Allah, oleh kerana kamu dah laknat kami,
oleh kerana kamu dah laknat aku ya Allah, mintalah aku umur panjang. Maka Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala kata ila yaumin ma'lum, hinggalah waktu yang dimaklumkan nanti, yakni waktu kiamat. Maksudnya umur dia akan panjang, umur dia tak mati-mati sampailah hari kiamat. Tapi mereka tetap beranak pinak macam kita. Nampak? Jin, iblis, syaitan ni mereka kahwin. Ada perkahwinan jin, ada perkahwinan iblis. Dan mereka beranak pinak macam kita juga. Tapi mereka tak mampu lagu kita. Jadi makhluk mana yang lebih banyak di muka bumi ini? Dialah, mereka lah. Bahkan mereka adalah makhluk yang lebih awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimina muslimat yang dirahmati Allah. Sebab oleh kerana kita ni makhluk, mereka ni kita tak nampak, dahlah mereka ni makhluk yang lebih banyak daripada kita, lebih ramai daripada kita, dan makhluk ni pula kita tak boleh nampak. Maka pentingnya sentiasa kita beristiazah kepada Allah. Apa maksud istiazah? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebagai pelindungan diri. Setiap kali sebelum maghrib, jangan dah azan baru kita nak tutup pintu rumah. Sebelum maghrib tu kita tutup tingkap, kita tutup bilik, kita tutup segala-gala apa yang terbuka dan sebagainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab memang ada dalam hadis mana-mana pintu, rumah, tingkap dan sebagainya yang kita tutup dengan bacaan basmalah tidak akan dimasuki oleh jin, iblis dan setan. Akan dimasuk pula oleh malaikat rahmat. Tapi kalau masuk malaikat rahmat, tiba-tiba dalam rumah itu ada patung, dalam rumah itu ada benda-benda syirik, ada simpan tangkal, ada simpan azimat dan sebagainya. Yang ni malaikat takkan masuk, bahkan setanlah yang akan menduduki kawasan ataupun tempat itu. Muslimina muslimat anda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW cerita pasal sangkakala ni, satu orang sahabat Nabi. Dia ni orang Arab Badui. Maka dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, masuk. Ya Rasulullah, apa itu sur? Apa itu sangkakala?" Nabi kata, "Qarnun yunfakhu fi." Sangkakala tu rupa dia macam qarnun, macam tanduk, yunfakhu fi, yang ditiup di muncungnya. Bila Nabi kata macam tanduk, jangan pula kita imagine sangkakala tu lagu tanduk kebau ke apa semua. No. Yang ni bi'api ke Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tak pernah bagi ilmu kepada manusia itu kecuali sikit sangat. Kita let him go. Bi'api kepada Allah Ta'ala. Dia nak buat lagu mana, macam mana. Jangan pula kita duk lukis. Tak boleh, haram tuan-tuan. Kita lukis gambar sangkakala tu ni. Ini dipanggil sam'iyat wal ghaibat. Benda-benda sam'iyat, benda-benda ghaib yang kita tak diwajibkan untuk kaji, tak disuruh untuk cari. Yang diwajibkan kita adalah sami'na wa ata'na. Dengar, patuh, taat, surah. Banyak benda yang Tuhan suruh kita tak buat. Kenapa pula kita nak buat benda yang Tuhan tak suruh? Macam ada orang yang teruja nak cari hantu. Betul tak? Nak cari jin, nak cari pontianak, nak cari langsui apa semua, hantu pocong. Mereka guna kamera video teknologi tinggi nak pergi cari benda. Ada Tuhan suruh dalam Quran. Ada Tuhan suruh di dalam hadis, Nabi suruh dalam hadis, carilah oleh kamu akan hantu. Sesungguhnya siapa mencari hantu, maka ianya adalah pahala yang besar. Mana ada. Kan? Yang disuruh kita ni adalah percaya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Adapun mereka-mereka yang sentiasa mempercayai benda-benda ghaib. Percaya sahaja. Yang lain tu bi'api ke Allah Ta'ala. So, Nabi dia boleh bagi tahu secara roughly, secara rambang. Apa itu sangkakala? Qarnun yunfakhu fi, iaitu rupanya macam tanduk yang ditiup di muncungnya. So, full stop. Jangan tuan-tuan duk bayang tanduk, lagu tanduk kebau, lagu tanduk lembu ke apa semua. Itu sudah menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Cuma yang Nabi describekan, yang Nabi boleh perincikan, yang kata sangkakala tu dia punya serombong dia. Tahu serombong? Dia Nabi
apa nama abang tadi apa? Qarnun yunfakhu fi, iaitu sangkakala tu dia rupa macam tanduk yang ditiup di muncungnya. Dia punya serombong tu lebar dia tuan-tuan, antara muka langit sampai muka bumi. Saya ulang balik, lebar diameter dia antara muka langit sampai muka bumi. Subhanallah. Jangan duk tengok dengan mata kasar. Nah, saya selalu sebut, tengoklah dengan mata hati. Bila lihat kebesaran Allah ni, lihatlah dengan mata hati. Ya Allah, makhluk Allah tu lagu mana besarnya. Kalaulah dia punya sangkakala bulatan serombong, dia punya diameter serombong dia tu antara langit sampai bumi. Besar sungguh lah kot sangkakala tu gamaknya. Agak-agak yang memegang sangkakala tu, yakni malaikat Israfil, besar lagu mana. Kan? Besar lagu mana. Dan kalau besarlah Israfil lagu tu, pernah sekali Nabi SAW diceritakan oleh Jibril AS dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan Jibril menampakkan apabila Jibril hantar Nabi dekat Sidratul Muntaha, dekat border Sidratul Muntaha, Jibril kata apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku takat la saja. Aku takat la ni je. Aku takat ni aja aku boleh bawa hang. Nama kata nak masuk Sidratul Muntaha, sorry, aku tak boleh. Sebab Sidratul Muntaha ni forbidden area. Satu tempat yang sangat-sangat dilarang. Ada makhluk yang boleh masuk Sidratul Muntaha. Tapi Nabi Muhammad dijemput masuk. Istimewa tak Nabi Muhammad? Istimewa. Maka Jibril alaihissalam tunjuk rupa wajah yang sebenar. Ya Allah. Pengsan Nabi. Maknanya kalau pengsan, dahsyatlah makhluk ni. Yang nama Jibril ni. Maka Nabi bila bangun daripada pengsan ni, dia kata subhanallah ma'azamu khalaqaka ya Jibril. Subhanallah, maha suci Allah. Alangkah hebatnya kamu ni wahai Jibril yang Allah Ta'ala ciptakan. Alangkah hebatnya kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan kamu ni wahai Jibril. Sebab Jibril ni besar. Bila dia buka satu sayap dia, ya Allah, gelap sebelah angkasa raya tu. Dek kerana lebar dia punya sayapnya. Bahkan dia ada mempunyai berbagai-bagai sayap. Banyak sayap. Ada yang macam-macam lah. Ada yang kata berbagai-bagai sayap ni, malaikat ni berbagai-bagai sayap. Maka Jibril alaihi kalam kata apa? La taqulu hadza ya Muhammad li'annaka la ta'rifu ghairi. Jangan cakap macam itu pada aku wahai Muhammad. Jibril yang dah sedia besar tu humble. Dia tak kata baru tahukah aku lagi besar? Dah. La taqulu hadza ya Muhammad. Jangan cakap macam tu pada aku wahai Muhammad. Li'annaka la ta'rifu ghairi. Kerana kamu tak tengok lagi, tak nampak, tak tahu lagi ada makhluk yang lebih besar daripada aku. Nabi kata, rubbama kana a'azam. Wah, mungkin ini makhluk lagi besar. Nah, Jibril alaihi salam kata, hang tak tengok lagi malaikat Israfil yang tiup sangkakala. Dia pun ada sayap banyak macam aku, tetapi kalau dia buka satu sayap, serupa seperti kalau aku buka seluruh sayap aku. Kalau aku buka satu sayap pun hang dah pengsan, hang dah terkejut, hang dah puji aku macam tu. Hang tak tengok lagi Israfil. Kalau dia buka satu saja sayap dia, menyamai kalau aku buka seluruh sayap aku. Satu sayap Jibril sahaja, Nabi sampai menaung, maksudnya sampai gelap angkasa raya ni. Tutup habis. Kemudian Jibril kata, hang tak tengok lagi, ada lagi malaikat yang lagi besar daripada aku, lagi besar daripada Israfil, yakni malaikat yang menjunjung arasy Allah. Ada 8 malaikat. Menjunjung arasy Allah tu. Arasy tu dijunjung oleh 8 malaikat. Dia paling besar sekali. Tuan-tuan, agak-agak Allah Ta'ala tu besar lagu mana. Takat ni kita baca, masih ada lagi tak nak semayang? Apa kita ni? Kita nak sombong dengan Allah ni takat mana? Ya Allahu Akbar. Makhluk Allah Ta'ala sekecil sehalih COVID-19 pun kita tak boleh lawan. Kita hanya boleh buat langkah pencegahan.
Kan penjarakan sosial lah, tak boleh bersentuhan, tak boleh salam lah. Itu aja kita boleh buat. Nama kata nak ubat, sorry. Tak ada vaksin lagi takat lah. Makhluk tu halus aja. Kata saintifik, kata ahli saintis. Dia kata makhluk bernama COVID-19 ini 0,000,000,000 perpuluhan nombor sekian. Bermakna makhluk ni sangat-sangat mikroorganism. Maksudnya sangat-sangat halus, sangat-sangat makhluk. 8 kali 0, 0,000,000,000 barulah perpuluhan sekian nombor. Berapa banyak satu dunia tuan-tuan jadi susah. Jam habis. Yang selama ni elok bekerja tak boleh pergi kerja. Selama ni elok bersukan tak boleh bersukan. Ekonomi runtuh, kapal terbang tak boleh nak jalan, tak boleh nak terbang. Segala-gala ekonomi sektor pelancongan habis, drop habis, sektor pemakanan habis jatuh, sektor industri habis jatuh, sektor sukan pun jatuh habis, segala ekonomi jatuh habis. Bahkan PM kita pernah sebut dulu apa dia? Satu hari kita kehilangan berapa bilion? Saya ingat lebih kurang hilang lebih kurang 40 bilion satu hari kita rugi. Nampak tak bagaimana Allah Ta'ala tunjuk dengan hanya menghantar kuman makhluk yang bernama COVID-19. Amerika pun sama. Dia negara hebat. Dia pergi bom sana, dia pergi bom sini. Negara dia adalah negara nuklear. Awak tak guna nuklear tu untuk lawan COVID-19. Amerika sampai 1 juta lebih dia punya rakyat dia terkena COVID-19. Yang mati pula ratus-ratus ribu. Lawanlah, pakailah hang punya nuklear tu untuk lawan COVID-19. Yang halusnya 0,000,000,000 perpuluhan sekian nombor. Makhluk tu halus aja. Guna hang punya nuklear. Makna kalau tak boleh nak lawan kuman ini, jangan lawan Allah. Jangan lawan Islam. Yang ni kita nak cakap. Baik, muslimin dan muslimat anda rahmati Allah. Maka bila ditiup sangkakala itu oleh malaikat Jibril, semua mati. Bahkan suaranya kedengaran sampailah ke seluruh petala alam. Ke seluruh langit, ke seluruh lautan, dasar lautan, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang duduk di bawah tanah segala-galanya. Nama kata ada saja makhluk yang menyawa, semua mati. Tuan-tuan, siapa belajar ilmu fizik, suara ataupun gema yang kuat, dia boleh memecahkan cermin. Kan? Dia boleh menyebabkan telinga boleh jadi pekak kalau sekiranya suara tu sangat kuat. Itu sebab tuan-tuan, bila kita buat latihan menembak, latihan nembak ke senapang ke pistol ke, orang dia pakai tutup telinga tu. Ataupun dia tutup macam ni. Kalau sekiranya nak bom apa-apa, kena tutup telinga. Takut gendang telinga kita pecah. Ini bermakna kekuatan ataupun gema yang terhasil daripada kekuatan bunyi itu boleh memecahkan benda-benda lain. Dan tuan-tuan bayang, bunyi sangkakala ni bukan setakat bagi pecah segala-gala, tetapi bagi melayang nyawa. Subhanallah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Jadi bila tiup sangkakala yang pertama, kita bincang tentang Yaumur Radifah ni, iaitu hari berturut-turut. Apa yang berturut? Yakni antara sangkakala yang pertama ke sangkakala yang kedua. Baik, bila tiup sangkakala yang pertama, semua kita mampu mati. Kecuali Tuhan bagi last mati malaikat yang paling utama ni. Apa dia? Malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil dan malaikat malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Saya ulang balik. 4 malaikat ni paling last mati. Yang pertama adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Sebab apa? 4 malaikat ini adalah malaikat yang supreme. Malaikat yang paling kanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, depa ni adalah malaikat yang paling kanan di sisi Allah. Depa nak urus tadbir ataupun nak selesaikan urus tadbir muka bumi kita sebelum depa ni mati juga. Macam kita lah, macam saya kalau pindah tempat kerja, sebelum saya pindah saya kena serahkan tugas ataupun serahkan apa-apa kerja saya kepada pihak sekolah.
Saya mengajar di sekolah kan. Jadi samalah 4 ni. Jadi kemudian barulah apabila dah selesai urusan, barulah Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israel cabut nyawa Jibril, cabut nyawa Mikail, cabut nyawa Israfil. Kemudian last kali Israel pergi cabut nyawa dia sendiri. Baik, kemudian 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian Allah Ta'ala 40 tahun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan balik semula malaikat Israfil. Tujuan apa? Untuk tiup sangkakala for the second time, untuk kali yang kedua. So bila kita dibangunkan ataupun dibunyikan sangkakala itu, kita bangun. Tuhan kata apa di dalam surah Az-Zalzalah? Liyurau a'malahum. Nampak? Liyurau a'malahum, untuk mereka lihat amalan mereka di padang mahsyar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat benda amal, benda baik, benda pahala, walaupun sikit. Orang kata apa? Secebih zarah kebaikan yang kita buat. Khairan yarah. Dia akan nampak kebaikan yang dia buat pernah dulu. Walaupun sedikit, dia akan nampak. Kalaulah pahala yang dia buat itu penuh dengan keikhlasan, dengan cari redha Allah, tidak menunjukkan riak, tidak sum'ah. Sum'ah kita dah abang dah dulu apa dia? Kita suka orang puji kita. Itu sum'ah, penyakit sum'ah. Kita suka orang duk sebut-sebut kebaikan lah kita dah buat. Kita suka jasa kita orang kenang-kenang. Kita suka kalau dalam mesyuarat, dalam taklimat, dalam majlis apa-apa, ucapan-ucapan orang sebut-sebut nama kita. Apa yang kebaikan kita buat. Itu penyakit sum'ah yang boleh membatal dan menghilangkan pahala kita. Kemudian syuhrah. Ini juga syuhrah yang menyebabkan amalan kita akan hancur. Syuhrah lah. Iaitu kita buat kerja agama, buat pahala, nak popular, nak menonjol, nak tunjuk-tunjuk depan orang, nak rasa hebat, nak glamour, dan sebagainya. Kan? Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi macam itu. Akhirnya ada manusia yang di hari kiamat nanti menuntut-nuntut pahala depan Allah, sedangkan pahala tak ada. Saya pernah semayang dulu, mana pahala? Saya dulu pergi masjid, mana pahala? Saya dulu pernah mengajak dulu kuliah satu Malaysia, saya round semua masjid kenal saya. Saya keluar TV dulu ceramah saya apa semua, mana dia pahala saya? Kan? Dulu saya punya pahala pakai tudung mana? Sudah. Maka Allah Ta'ala jawab, dia kata, hang tak ada pahala. Kalau hang nak pahala, hang pergi ambil pahala tu kepada orang yang hang riak dulu, yang hang sum'ah dulu, yang hang syuhrah dulu, yang hang tunjuk-tunjuk dulu. Hang pergi masjid bukan kerana aku, pergi masjid kerana malu. Kalau tak pergi kan orang kata, sebab gambar hang dah tepek kat dinding. Hang dah dilantik jadi AJK Masjid Surau. Jadi hang datang tu takut nanti orang tertanya-tanya, mana AJK kita? Gambar ada, batang hidung tak ada. Jadi dia pergi bukan kerana Allah, tapi kerana malu dengan orang. Sama juga penceramah ustaz-ustaz, tok-tok guru yang mengajak sana, mengajak sini, tengok-tengok, pergi cari pahala tak jumpa. Dia pergi claim pahala tu depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, kalau hang nak claim depan orang lain. Claim dengan orang yang hang tunjuk. Claim dengan, sebab hang buat bukan kerana aku. Hang mengajak bukan kerana aku. Hang mengajak kerana nak sampai je. Kena? Bukan salah lah nak bagi sampoi, terima sampoi itu. Tapi itu bukan keutamaan. Kalau kawan tu bagi sampoi, kita mengajak lebih. Kawan tu tak bagi sampoi, kita tak mau datang dah masjid tu. Apakah macam tu? Yang ketiganya, ada pula yang mencari-cari pahala apa mereka buat. Pahala mereka pakai tudung, tutup aurat dulu. Tuhan kata, tutup aurat bukan kerana aku, kerana passion je. Kan? Hang tutup aurat dulu kerana malu je. Sebab apa? Satu pejabat hang tu, satu pejabat pakai tudung. Kalau tak pakai tudung, malulah, ganjil lah. Dia seorang tak pakai tudung. Dah pakai tudung dah, orang tanya dia, lawa lah kak sekarang pakai tudung. Yalah, dah semua pakai tudung, takkan kak seorang tak pakai, nanti ganjil pula. Maknanya dia pakai tudung bukan nak cari redha Allah, nak cari redha orang. Dia nak kena puji dengan orang. Nampak? Inilah amalan-amalan yang Allah Ta'ala tak bagi kita jumpa nanti di hari akhirat.
muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu. Tu sebab dia kata liyurau a'malahum. Maka kita bila bangun daripada kubur, kita akan dipandu oleh malaikat menuju ke padang mahsyar liyurau a'malahum, untuk lihat amalan kita. Faman ya'mal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal dengan amalan walaupun cuma secebih zarah amalan baik dia itu, khairan yarah, dia akan nampak. Wa amma man wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang buat perkara jahat walaupun cuma secebih zarah dan dia tidak bertaubat, dia tetap akan nampak dosa kejahatan dia tu. Sebab tu sentiasalah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100 istighfar tak kurang. 100 istighfar. Dia Nabi, dia dah dijamin syurga. Sepatutnya tak payahlah istighfar pun. Kita yang patut istighfar. Tapi Nabi tak pernah kurang 100 istighfar. Jadi kita buatlah cara Nabi. Kan? Kurang-kurang kita istighfar. Kalau tak boleh nak istighfar. Istighfar sayyidul istighfar. Penghulu kepada istighfar. Istighfar paling bagus sekali apa dia? Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Buat 100 kali. Takut cemuh pula 100 kali. Okey, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak nak buat sekali direct 100 kali, tak apa. Ambil lah lepas tiap kali semayang 20 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa qayyum. Bahasa panjang lah kak tengok Ustaz. Allah, panjang sangat apanya. Tengok drama Bollywood, kita tengok 3 jam tak rasa panjang pun. Tak apa, kita shortcut. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Buat 20 kali. Pasal apa 20? Zuhur 20, Asar 20, Maghrib 20, Isyak 20. Kan dah 100. Kalau mati tuan-tuan, puas hati. Sebab kita dah tinggalkan dalam diri kita setiap hari istighfar pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa besar kita, dosa kecil kita pun terampun. Baik. Ustaz, Kak rasa panjang lagi, boleh pendek lagi? Okey Kak, saya bagi diskaun. Tadi saya sebut astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Dah, jangan minta kurang lagi dah. Jangan kita berkira dengan Allah. Nanti kalau Tuhan berkira dengan kita, payah. Tuhan tak pernah berkira dengan kita. Nikmat mata dia bagi, ada minta sewa, tak ada. Ada minta beli, ada minta apa? Allah ada, Allah Ta'ala minta bayar, tak ada. Telinga Allah minta bayar, tak ada. Jantung, paru-paru, pundi kencing, empedu, apa lagi ni, alat perkumuhan kita, alat kelamin kita, kaki dan tangan apa semua. Kalau nak tahu kaki kita ni berapa harga dia, tanyalah orang yang kaki tak ada. Dia kena beli kaki palsu tu berapa ratus, berapa ribu. Nampak tak? Kalau orang yang, kalau nak tahu sakit jantung, kalau nak tahu harga jantung kita berapa, tanyalah orang sakit jantung. Dia punya kos perubatan berapa dia kena bayar. Nampak tak? Berapa dia kena bayar. Kalau nak tahu biji mata kita harga berapa, tanyalah Kasim Selamat. Tanyalah Dr. Ismadi yang operate Kasim Selamat punya mata. Kan, daripada buta boleh nampak cerah balik semula. Mahal tuan-tuan nikmat kesihatan. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi free dan percuma. Tiba-tiba kita berkira nak sebut astaghfirullahalazim wa atubu, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali pun berkira panjang Ustaz. Kak tak larat. Jangan berkira. Tuhan tak pernah berkira dengan kita, ya. Jadi fahamlah kita apa maksud yaumur radifah, hari berturut-turut. Apa maksud berturut di situ? Hari sangkakala tu dibunyikan berturut-turut. Maksudnya bunyi kali pertama kita mati semua. Kemudian 40 tahun kemudian kita bangkit balik semula. Itu yang dikatakan berturut-turutan. Wallahu alam. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasar bahasa. Yang baik tu datang daripada Allah Ta'ala. Yang kurang dan lemah tu adalah daripada diri saya sendiri. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah pada hari esok tuan-tuan
Nah, abang ni. Okey, esok alhamdulillah Allah Taala kalau masih panjang umur saya, esok adalah hari jadi saya yang ke berapa tak tahulah. Jadi sempena hari jadi saya besok, saya penyimpan Maha Besar di Raja mengumumkan besok tuan-tuan boleh merentas negeri, boleh balik kampung dan sebagainya. Saya bagi hadiah cuma pada tuan-tuan. Sempena hari jadi saya besok. Tak maaflah kurang seluruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi besok, insya-Allah, kalau sekiranya kuliah kita berjalan, saya tak tahulah anak isteri saya mereka nak celebrate apa kat saya, nak masak apa, nak makan apa. Kalau dan, saya buat. Kalau tak dan, saya nak minta Tuan Abu Anas kita ni cuti satu hari. Kalau tak dan lah. Sebab besok mereka nak raikan hari lahir saya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, kuliah kita selanjutnya, insya-Allah kita akan membaca Yaumud Dahiyah. Artinya hari celaka. Tak maaflah, bukan kita nak kata benda kesat ke apa semua, tapi dia abang yang celaka. Yaumud Dahiyah, hari kecelakaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Tuan-tuan, seperti mana Tuhan kata, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun siapa yang diberi kitab daripada tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisap secara ringan mudah, Tuhan layan elok. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan dipulangkan balik kita nanti kepada ahli keluarga kita di syurga nanti masrura, happy ending, dalam keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, siapa yang dibagi kitab di belah kiri, fasawfa yad'u subura. Depa bila dapat kitab daripada belah kiri, fasawfa yad'u subura, depa akan bertempik, berteriak. Teriak ni tuan-tuan faham? Nangislah, terlolong, terpekik dan sebagainya. Wa yasla sa'ira, dan Allah Taala sembamkan depa ke neraka jahanam. Allahu akbar. Inilah hari kecelakaan yang sangat teruk sekali kepada orang yang tak beriman kepada Allah. Kita doa kepada Allah supaya diri kita dan ahli keluarga kita selamat dunia akhirat. Sentiasalah amal doa yang Nabi suruh supaya kita sentiasa istiqamah dengan Islam. Apa dia? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma, wahai Tuhan kami, ya muqallibal qulub, yang maha membalik-balikkan hati. Hari ni jadi taat, besok jadi maksiat. Tu kita tak mau. Dia duk balik-balik hati kita. Hari ni baca Quran, besok jadi benci baca Quran, tak mau. Hari ni rajin semayang, besok malas nak semayang, tak mau. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang maha membalik-balikkan hati. Sabbit qulubana, tolonglah kekalkan hati kami ya Allah. Ala dinika, kekal dalam agamamu. Wa ala ta'atika, dan istiqamah taat kepada perintah-perintahmu. Ini yang kita nak. Dan kita doa dan kita niatkan juga untuk anak-anak cucu kita, keturunan kita dan kaum muslimin seluruhnya. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah, tak baik itu silap saya sendiri. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan solat Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.